Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. 主内母爱的弟兄姊妹们平安。 Bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 向神感恩，我们今晨可以一起来庆祝耶稣的升天。 Saudara, tema hari ini adalah nobatkanlah Raja. 弟兄姊妹们，今天早上的主题是来拥戴主为王。 Terambil dari beberapa bagian firman Tuhan, 那取自于几处的经文， Kisah Para Rasul, 1 Timotius dan juga Ibrani. 使徒行传，还有就是希伯来书，另外一个是1 Timotius dan Ibrani. 提摩太前书。 Saya akan membacakan dalam bagian Kisah Para Rasul dan juga 1 Timotius di dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bagian Ibrani dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Kisah Para Rasul pertama ayat 10-11, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kemudian dari 1 Timotius 6 ayat 12, 14 dan 15, demikianlah firman Tuhan. "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan." Kemudian dari Ibrani. 希伯来书第10章12到13节，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此等候他仇敌成了他的脚凳。 Sedemikian pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. 那我们一起来思想上帝的话语。 Saudara pernah mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan di kehidupan saudara? 那在你们的生活当中有听到让你震惊的新闻吗？ Saya baru mengalaminya belakangan ini, saudara, baru-baru ini. 那我最近刚刚经历了一次。 Jadi pada hari Sabtu yang lalu sekitar jam 3 subuh, 那上周六大概是凌晨3点的时候， istri saya tiba-tiba teriak, "Ada maling!" 我的太太就在惊呼有贼， Saya langsung kaget bangun gitu ya. 然后我一下子就从床上弹了起来。 Mata udah sepet gitu, langsung tiba-tiba pengen buka gitu langsung. 本来是睡眼惺忪的，一下子就睁得大大的， Tangan udah, wah mana malingnya kayak gitu ya. Jantung sudah berdetak 然 dengan 后 kencang. 心跳加速，贼在哪里？ Terus saya cari-cari, mana malingnya? Mana malingnya? 我找贼在哪里啊？啊，怎么没看见贼啊？ Gak ada malingnya. 没有贼。 Terus saya lihat istri saya lagi tidur. 我再看看我老婆还在睡觉， Saya bilang sama dia, bangun, 我就跟她说起来， mana malingnya? 贼在哪里啊？ Terus dia sambil bergumam dia ngomong, "Kok aku kesel deh," katanya. 我跟你讲嘛，我心里很失望， Motor kita dimaling. 我们的摩托车被偷了， Kesel banget deh katanya. 我心里特别难过。 Terus saya bilang sama dia, 然后我就跟他讲， harusnya gua yang kesel sama lu. 应该是你让我感到很失望， Bikin kaget aja. 把我惊了一跳。 Teriak-teriak malam-malam ada maling. 半夜3更的跟我说有贼， Kalau ada maling beneran gimana? 那如果真的有贼怎么办？ Nanti dikiranya ngigo lagi. 那一会儿以为是 Terus 有 kemudian 其他的东西。 dia bilang, "Ya kok namanya juga mimpi gak ada yang bisa ngatur." 啊，那个做梦我也没有办法去掌控的。 Akhirnya kita tidur lagi. 然后我们又开始继续睡觉， Bangun-bangun pagi-pagi saya sakit kepala seharian. 然后起来以后我头特别痛。 Saudara, yang saya percaya di antara kita mungkin pernah menerima sebuah kabar yang mengejutkan di dalam kehidupan kita. 那我相信在我们的生命当中都有这些让人惊讶的消息。
Orang-orang Yahudi kuno pada masa kebangkitan Tuhan Yesus pun juga menerima kabar yang mengejutkan. 那以前的犹太人也接受到这样很震惊的消息。 Masalahnya kabar yang mengejutkan ini tidak berhenti hanya pada saat kebangkitan Tuhan Yesus saja. 那这个震惊的消息不仅仅是在主耶稣复活的那一个时刻， Tetapi kabar kenaikan Tuhan Yesus itu adalah puncak yang mengejutkan. 那主耶稣的升天成为所有事件的高光时期。 Namun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, 但是从以前到现在， ada saja yang menganggap tentang narasi Kristus, kehidupan Kristus di dalam dunia ini itu adalah sebuah kabar mitos atau halusinasi 那 semata. 有的历史学家说，主耶稣的升天就是一个迷信罢了。 Bukan seperti mimpi istri saya yang sedang bermimpi atau berhalusinasi. 那不是像我太太的梦境一样， Para murid tidak sedang berhalusinasi. 那门徒没有做梦。 Secara singkat saya kembali mengingatkan bahwa para murid menyaksikan sendiri tentang kebangkitan dan juga kenaikan Tuhan Yesus. 我再一次被提醒，门徒见证了主耶稣的死、复活以及升天。 Bahkan kalau misalnya kita melihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 kita mendapati bahwa ada 500 orang saksi mata yang menyaksikan sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. 在哥林多前书的15章第6节，我们记载了有500多人见证主耶稣的复活。 Dan para murid juga dapat berelasi dengan Tuhan Yesus. 那门徒当时也跟他有交际。 Nah karena pengalaman rohani inilah maka para murid itu kemudian berani untuk menyaksikan Injil. 那因为门徒与主有这样的关系，所以他们火热的去传讲福音。 Karena apa yang mereka lihat bukanlah sebuah omong kosong. 因为他们见到的不是废话， Tetapi ini adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. 那是史实的存在。 Maka pada hari ini kita sama-sama akan membahas secara spesifik tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 所以今天我们要一起来学习主耶稣升天的真谛。 Kenaikan Tuhan Yesus itu bukanlah tindakan seperti pesulap yang menghilang di dalam kepulan asap. 主耶稣的升天不是像魔术师那样的，一瞬间就消失在烟雾当中。 Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan batu penjuru dari semua yang telah ia lakukan dalam kesengsaraannya di dalam dunia ini. 但是主耶稣的升天成为他所做所有事工的奠基石。 Kenaikan Tuhan Yesus merupakan tindakan kemenangan yang memahkotai pelayanan kerajaan dan keimaman Sang Mesias. 那主耶稣的升天为他所做的所有事工进行了最后的加冕。 Di mana Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud naik tahta untuk memerintah. 那作为大卫的后裔，他升上王的宝座。 Dan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang menyelesaikan persembahan korban persembahan. 他作为大祭司，献上了最需要的祭。 Maka jika kita membahas mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus, 所以，当我们在学习主耶稣升天的真谛的时候， yang kita lihat pertama yaitu di dalam sisi kerajaan. 那首先我们是从王的角度来看。 Di mana dalam hal tentang penggenapan nubuat, 那这所有的一切是成就所有的预言。 akhir dari pelayanan Yesus di dunia ini, 那结束他在世的服饰， dan penobatannya sebagai raja di atas segala raja. 那作为万王之王， Pelayanan Yesus, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus merupakan akhir dari pelayanannya yang ada di dunia ini. 那他的升天是他在世服饰的结束。 Karena setelahnya Allah Roh Kudus yang turun hadir dan berperan aktif di dalam kehidupan umat Allah. 因为在此之后，圣灵内住在我们当中。 Tetapi sekaligus juga merupakan penggenapan nubuat yang ada di kitab Daniel. 但是这所有的一切也是成就了先知但以理所讲述的。 Khususnya kalau misalnya kita melihat Daniel 7 ayat 13 sampai 14. 所以，当我们去看但以理书的7章13到14节的预象，
Nah, di dalam visi kenabian tersebut kita melihat bahwa sang anak manusia, yaitu Kristus, dikelilingi awan mendekati tahta Allah. 那我们看到人子被云环绕在上帝的宝座之前。 Dalam kitab Daniel kita mengetahui bahwa yang lanjut usianya itu adalah Allah. 那我们看到上帝他的永恒， Dan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, diberikan kekuasaan kerajaan yang kekal. 那神子从父神那里得到永恒。 Nah, perhatikan baik-baik saudara mengenai hal ini. 那我们要仔细的来看这一段。 Bahwa nubuatan itu menunjukkan bahwa pemerintahan Yesus, Sang Mesias, dimulai dari pemerintahan surgawi, bukan pemerintahan duniawi. 那根据但以理的记载的话，弥赛亚统治是始于天上，而不是始于地上。 Maka jika Yesus tetap ingin tinggal di bumi dan ingin memerintah sebagai raja, 那如果耶稣依然在地为王， sebagai presiden di sebuah negara, 作为一个国家的总统， maka ia tidak mungkin adalah Mesias. 他就不可能是弥赛亚， Karena ia harus menggenapi nubuatan ini. 因为他要成就所有的预言。 Karena anak manusia yang sejati dinubuatkan akan kembali naik ke hadirat Allah untuk diberikan pemerintahan. 因为来自天上的人子要回到天上，成就所有一切的预言和意象。 Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan kepada para muridnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-7. 那主耶稣在《使徒行传》当中也告诉他的门徒， Bahwa fokus utama dari para murid adalah pemberitaan Injil dan bukan pemerintahan duniawi. 那他们要传讲的焦点是福音，而不是这个世界的信息。 Jadi kita melihat bahwa peristiwa kenaikan adalah penobatan kemenangan Raja Mesianik. 所以我们看到这里是弥赛亚的加冕。 Dan Yesus telah melakukan apa yang diharapkan, yang dilakukan oleh raja-raja yang baik di dunia zaman kuno dahulu. 那作为在古代对君王的一种见解，主耶稣做了一切王应该做的事情。 Yesus telah menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. 他从仇敌当中拯救了他的子民， Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. 他战胜了死权。 Dan kini Yesus naik ke atas tahta. 现在他回到自己荣耀的宝座。 Ibaratnya kalau misalnya kita membaca kisah-kisah kepahlawanan kerajaan. 当我们去读英雄的历史， Kalau ada seorang raja yang sedang pergi berperang. 那如果有君王到外面去出征， Dan dia menang atas peperangan tersebut. 他在征战当中得胜， Raja tersebut akan disambut oleh seluruh kerajaan itu. 那所有的王国都会欢呼欢迎他的回归。 Jadi itulah penggambaran di dalam kenaikan Tuhan Yesus. 这就是主耶稣回到天家的像。 Tetapi harus kita pahami bersama untuk hal ini saudara. 但是我们要明白这一件事情， Bahwa ketika dikatakan di dalam kenaikan Tuhan Yesus adalah penobatannya sebagai raja. 那主耶稣的升天是作为王的加冕， Bukan berarti Yesus itu bukanlah raja sejak awal mulanya. Bukan seperti itu saudara. 并不是说他从一开始并非是王。 Nah kalau misalnya kita lihat di dalam sudut pandang atau perspektif universal. 如果我们从世界的角度、全球的角度来看， Yesus itu adalah raja di atas segala raja. 耶稣是万王之王， Karena Yesus adalah Allah. 因为他是神。 Tetapi kalau misalnya kita lihat di dalam perspektif perjanjian. 但是当我们从约的角度来看， Maka Yesus adalah sebuah penggenapan nubuat mesianik dari perjanjian lama. 那在旧约当中告诉我们，弥赛亚要来的约， Di mana dimulainya sebuah kerajaan baru yaitu kerajaan surga.
那当弥赛亚来临之后，天国开始了。 Maka kalau misalnya kita membaca di kitab Matius, perihal mengenai kerajaan surga itu baru disebutkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. 所以在马太福音当中，耶稣的服事当中，他提到了天国的概念。 Kerajaan surga dari perjanjian yang baru. 在新约当中所提到的天国， Di mana rakyat atau umatnya itu bukanlah lagi keturunan Israel, 那所有的这些人不再是以色列的后裔。 Jadi kalau ada yang berkata, wah kita harus dukung Israel karena dia adalah umat Allah, itu di dalam perjanjian baru, itu salah besar, saudara. 那如果我们说，你看旧约，我们应该要支持犹太人。 Tetapi umat pilihan Allah itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. 但是神的选民是那些全心跟随上帝的人。 Dan Kristus adalah raja yang berdaulat memerintah atas hidup mereka. 那耶稣是在上有权柄管控一切的。 Saudara, sebelum saya melayani di Semarang ini, saya teringat akan sebuah kisah. 当我在三宝龙开始服侍的时候，我记起来一件事情。 Ada seorang anak laki-laki yang sangat bermasalah. 那一个有问题的青年， Dan sebenarnya permasalahan dari anak laki-laki ini karena salah didik dari orang tuanya. 那他的问题是源于父母错误的教导。 Kedua orang tuanya, khususnya mamanya, ini sangat memanjakan anaknya. 因为这个母亲太过度的溺爱这个孩子， Dari sejak bangku SMP, mama ini selalu mengatakan kepada anaknya, 那从初中的时候，妈妈就开始对孩子讲。 kamu tahu nanti semua harta papa mama akan berikan ke kamu semua. 你知道吗？以后爸爸妈妈所有的财产都会给你。 Kamu itu anak yang hebat. 你是很了不起的孩子， Kamu anak yang luar biasa. 你是超凡的人 Dan sebagainya dan sebagainya. 啊，诸如等等的。 Jadi anak ini sekalipun tidak melakukan achievement atau pencapaian apa-apa, ia dipuji dan dijanjikan banyak hal oleh orang tua. 虽然这个小孩没有任何的成就，但是他常常得到赞扬。 Sampai ketika dia masuk ke bangku SMA, 当他到高中的时候， anak laki-laki ini tumbuh besar, menjadi lebih tinggi, lebih besar daripada saya. 所以他长得又高又大。 Kemudian apa yang terjadi, saudara? 那知道发生了什么事情吗？ Anak ini nggak mau sekolah. 他不要再上学了， Kerjaannya cuma tidur, main game aja begini. 所做的就是睡觉、玩游戏， Nggak mau mandi, saudara. 不要洗澡。 Jadi orang kalau datang ke tempatnya bau sekali. 啊，如果要去到他的房间，臭气熏天， Nggak mau makan. 不要吃饭。 Apa yang terjadi? Mamahnya yang suapin dia di ranjang. 然后他的妈妈就去给他喂饭， Sambil main game. 然后他还在玩游戏。 Nggak mau mandi, tumbuh banyak jerawat juga. Akhirnya mamanya yang cuciin mukanya di ranjang. 因为他不要洗澡，所以脸上就长了很多的痘痘，然后他的妈妈还要给他洗脸。 Secara fisik anak ini sehat, saudara. 啊，从这个生理的角度上讲，他是健康的。 Orang tuanya kemudian datang nangis-nangis, bilang dia sudah kehabisan akal menghadapi si anak ini. 那这个家长就来哭哭啼啼的说：“哎呀，我真的不知道要怎么面对这个孩子了。” Akhirnya saya datang ngobrol sama anak ini. 然后我就去和这个年轻人交谈。 Kemudian si anak ini ngomong apa sama saya? 那这个小孩子他跟我说了什么，你知道吗？ Lah buat apa aku sekolah? 我干嘛要上学？ Semua harta orang tuaku sudah dijanjikan akan diberikan kepadaku. 那爸爸妈妈已经答应了，会把所有的财产给我。 Karena aku adalah anak semata wayang. 那我拥有了所有的一切， Harta orang tuaku itu tidak akan habis. 爸爸妈妈的财产永远不会花光。 Kalau orang tuaku mati nanti, 那即便他们有一天走了， aku nggak kerja nanti, 我不用上班，
Aku nanti membina rumah tangga pun, 我带领我自己的家， harta itu juga tidak akan habis katanya. 那财产也花不完呐、 Dan dia makanya tidak mau sekolah, dia hanya main karena dia memiliki anggapan yang demikian. 那因为他知道他有这样的概念，所以干嘛要上学啊？ Jadi si anak ini menganggap bahwa dirinya adalah seorang raja. 他觉得自己就是一个王。 Terlepas dari salah didik dari orang tua ataupun kesehatan mental yang mungkin saja diderita oleh anak itu, 那当然，这个与父母的教导有误有关，还有跟他的心智健康也有关联。 saya melihat ada keegoisan di dalam hati sang anak. 但是我看到在他内心当中的自私， Rasa ingin diutamakan atau keegoisan itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang. 所有的人都有自私感存在于心。 Kenapa saudara? 那为什么会这样？ Karena moyang kita Adam itu yang menjadi contoh bagi keturunannya. 那因为始祖亚当就给了后人这样的典范，错误的典范。 Adam memberontak kepada Allah yang adalah raja di atas segala raja. 那对于万王之王亚当没有听他的话， Dan menginginkan dirinya itu berada di tahta raja. 那他幻想自己坐在王的位上。 Maka jika kita membandingkan kontras perbuatan Adam dan juga Tuhan Yesus, ada kontras yang sangat besar terjadi. 所以当我们对比亚当和耶稣的，我们看到对照鲜明。 Adam berusaha merebut tahta raja dengan cara memberontak kepada Allah. 亚当是为了要夺取王位， Memberontak kepada raja di atas segala raja. 所以他违背和悖逆万王之王。 Tetapi Yesus yang adalah raja di atas segala raja mengosongkan dirinya berinkarnasi ke dalam dunia ini. 但是作为万王之王的耶稣，他来到这个世间，成为人的样式。 Yesus yang adalah raja memberikan pengaruhnya di dalam pelayanan kesengsaraannya, penderitaannya. 在他的服饰当中，透过所有的受苦，彰显了他君王的本性。 Raja di atas segala raja menanggung kutuk manusia. 万王之王担当了人的罪恶， Supaya kita yang terkutuk terhilang di dalam kematian kekal, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan pemulihan, mendapatkan relasi kembali dengan Allah. 我们这些被咒诅当死亡的人，因着耶稣得到了永生，因为已经被救赎。 Saudara, ini adalah narasi Injil. 那这是福音告诉我们的， Kabar yang sangat membahagiakan, menggembirakan untuk kita semua. 是我们所有人喜乐欢呼的大好信息。 Maka ketika kita mendengarkan khotbah hari ini, kita sama-sama kembali mau melihat kepada Injil. 所以，当我们在庆祝主耶稣升天的消息的时候，让我们再回头去看福音本身。 Saudara, karena Injil maka aku bersedia menundukkan keberadaan diriku di bawah otoritas Yesus yang adalah raja di atas segala raja. 因着福音的缘故，我愿意降服在万王之王的脚前。 Saya tidak lagi berusaha untuk menunjukkan atau mengutamakan ego saya. 那我不再显出自己的自私， Artinya saya bersedia berada di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja. 因为耶稣是万王之王，所以我必定要降服在他的权下。 Tentunya bukan dengan paksaan tetapi dengan hati yang penuh kerelaan. 那不是被迫的，是心甘情愿的。 Dan karena Injil pula saudara, 那因着福音， maka aku mentaati Allah untuk mendapatkan Allah. 我顺服在上帝的面前，可以得到他要赐给我的一切。 Untuk bersuka menjadi seperti Allah. 那像上帝那样喜乐， Bukan karena ada maunya untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. 不是因着我想从神那里得到什么。 Maka dari itu saya sadar bahwa
dalam ketaatan kepada Allah bukan karena saya ingin sesuatu dari Allah. 所以我知道降服敬畏上帝不是为了要得到什么东西， Itu semua adalah ekspresi dari hati nurani saya yang paling dalam. 那这是内心深处所显出来的。 Dan saya bersuka cita karena Raja di atas segala raja mau menebus saya. 那我内心喜悦，因为万王之王他愿意来拯救我， Maka dari itu saya ingin memiliki relasi dengan penyelamat saya. 所以因此我要和救主拥有亲密的关系。 Dan karena Injil juga saudara. 那因着福音的缘故， Maka aku tidak mengejar ataupun menuntut agar aku yang diutamakan. 那我不再去寻求以自己为主。 Kiranya kita punya pemahaman yang ini saudara. 那我们需要有正确的认知。 Bahwa saya sadar melalui doa saya kepada Allah. 那我意识到，透过我的祷告， Ataupun ketika saya berelasi dengan orang lain. 那我与他人之间的关系， Saya tidak menuntut melulu supaya saya yang diutamakan. 那我不要求把自己放在首位。 Ketika orang lain merendahkan saya. 当别人践踏我的时候， Ketika orang lain menginjak harga diri saya. 当他们看我为卑微的时候， Maka saya mau memiliki satu pemikiran ini. 但是我拥有这样的想法， Saya berharga di mata Kristus. 在上帝的眼中，我是有价值的， Karena Kristus sungguh mengasihi saya. 因为基督如此的爱我。 Nah, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi akan Injil ini. 但愿圣灵帮助我们每一个人活出福音的真谛。 Selanjutnya saudara kita akan membahas makna kedua di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 那我们再看主耶稣升天的第二点， Yaitu tentang keimaman Mesias. 那作为大祭司， Di mana Kristus sebagai imam besar agung membawa dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna di hadapan Allah dan bersyafaat bagi umatnya. 那作为大祭司，他成为被神喜悦的祭，带到了神的面前，为了所有他爱的子民。 Orang Kristen mula-mula bahkan sampai sekarang tentunya menganggap bahwa kematian Yesus di kayu salib sebagai pengorbanan untuk pendamaian. 那无论是以前还是现在，我们有一个同样的认知，就是耶稣是当作祭为我们献上。 Suatu tindakan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. 那我们所有的罪被神赦免饶恕。 Namun kalau misalnya kita melihat mengenai latar belakang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, 当我们去看主耶稣在十架上的牺牲， kita perlu melihat di dalam budaya orang Yahudi kuno. 那首先我们要去看古代的犹太人，他们是怎么看的。 Seperti yang diketahui oleh siapapun yang ada di zaman dunia kuno, pendosa yang bertobat itu membutuhkan yang namanya ritual pendamaian. 那作为有罪的人，在旧约的概念当中，就是一定要有祭牲去作为献祭， Yaitu korban yang dibunuh dan imam besar untuk membawa darah korban tersebut ke hadapan Allah. 要有祭牲献上，才能够与神和好。 Nah, paralel yang paling jelas adalah ritual tahunan hari pendamaian atau Yom Kippur. 那每一年都会有这样的事情。 Ketika korban penembus dosa umat dibunuh di pelataran, di altar besar di luar pintu bait suci. 在圣殿之外，会把祭牲献上。 Nah, itu hanya bagian pertama dari ritual tersebut. 那只是整个所有仪式的第一步罢了。 Karena kalau bagi orang Yahudi ketika mendengar tentang penyaliban, 那当犹太人听到钉十字架的时候， bagi orang Yahudi mendengar, oh itu hanya ritual di mana korban persembahan itu dibunuh di depan altar tersebut. 那只不过是在上帝的面前把祭牲献上罢了。 Maka dari itu ada proses berikutnya, saudara. 所以有接下来的一道又一道的程序。
di mana sang imam besar harus mengambil darah korban tersebut, 那这个祭司要把祭牲的血， menaiki tangga bait suci, 要透过圣殿的台阶， masuk ke dalam ruang kudus Allah, Maha Kudus Allah. 要进入圣洁的这个至圣所， Dikelilingi dengan asap kepulan yang mengepul dari ritual persembahan tersebut. 然后他会在至圣所进行一系列的宗教仪式。 Di sana ketika imam besar sudah masuk ke ruang Maha Kudus Allah, 那当他已经进入至圣所之后， imam besar kemudian mempersembahkan darah korban tersebut. 他就会把祭牲的血献上， Dan kemudian dia bersyafaat bagi umat Allah. 然后他就为人代求。 Dan dengan cara yang demikian juga saudara, 那同样的方式， imam besar itu akan kembali dari bait Allah, 这个大祭司会再次回到圣殿当中。 menuju ke hadirat umat, 那在众多会众的面前， membawa jaminan keselamatan bagi umat Allah. 告诉他们已经被神拯救的凭据。 Nah inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. 那这就是主耶稣所成就的。 Sebagaimana kalau misalnya kita baca di dalam kitab Ibrani. 所以，当我们在读希伯来书的时候， Dari Ibrani pasal 6 sampai dengan pasal 10. 从希伯来书的第6章到第10章， Yang melukiskan gambaran peristiwa yang terjadi ketika Yesus masuk ke hadirat Allah. 那里讲述主耶稣来到上帝的面前， Yang menggambarkan bahwa Yesus adalah imam besar agung. 他是大祭司， Sekaligus Yesus juga adalah korban yang sempurna. 他也是完美的祭， Maka ia harus masuk ke hadirat Allah. 所以他必须来到神的面前， Mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. 在上帝的面前把自己全然献上， Dan dia bersyafaat bagi umat Allah. 为所有他的子民代祷。 Maka implikasi teologisnya yang kita lihat di sini saudara. 所以在这里，从神学的角度，我们可以看到， Bahwa kenaikan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang penting. 那主耶稣的升天是非常重要的神学。 Di dalam ritual pendamaian setelah salib. 那在十架之后最重要的一个仪式， Tapi harus kita ketahui sama-sama ini yang paling penting saudara. 那这是最重要的一点。 Ini tidak menyiratkan bahwa karya salib Yesus itu tidak sempurna. Bukan seperti itu saudara. 并不是说十架不完美， Ini hanya menyiratkan bahwa pengorbanan yang telah selesai itu memang harus diikuti dengan proses yang lain. 那只是告诉我们十架上的牺牲之后，还有需要去做的 Yaitu 过程。 Yesus sebagai imam besar yang agung. 那作为大祭司，耶稣他本身， Ia membawa dirinya yang adalah imam besar agung dan juga korban persembahan yang sempurna di hadapan Allah. 作为完美的祭，来到上帝的面前， Ke ruang Maha Kudus Allah. 进入上帝的至圣所。 Dan kita menantikan kedatangannya yang kedua. 所以我们要盼望他的再来， Di mana kita akan menerima yang namanya keselamatan yang sempurna itu. 我们要接受完美的救赎， Di mana kita akan menerima yang namanya kehidupan kekal. 我们得到已经从神赐下的永恒生命。 Saudara, sekitar beberapa tahun yang lalu, 那这几年之前， saya mendapatkan kabar dari teman saya. 我从朋友那里得到消息， Dia japri sama saya, teman saya ini. 他告诉我， Dia bilang, Will, teman kita si A ini dia sudah meninggal. 你知道吗？我们的同学里面有一个人自杀了。 Loh, meninggal kenapa? 他为什么会死？ Dia bilang meninggal karena bunuh diri. 那因为他自杀。 Mendengar berita itu, saya kaget dan sedih, saudara. 当听到这个消息的时候，我很震惊。 Teman SMA saya lihat, saya bergaul sama dia, orangnya ceria, orangnya itu supel sekali.
那高中的同学他是非常阳光的一个人， mudah bergaul dengan orang. 很容易与人交往。 Orang yang baru pertama kali ketemu dia langsung jadi temannya itu udah bisa, saudara. 那初次见面就成为好友。 Terus saya tanya-tanya kepada teman saya yang kasih kabar ke saya itu, 我问那个给我消息的朋友， kenapa dia bisa bunuh diri? 为什么他会自杀呢？ Dia bilang dia menghirup briket, katanya batu bara di dalam apartemennya. 他在他的公寓楼里面吸入了毒气。 Saya bilang kenapa, bukan bagaimana caranya bunuh diri. Saya bilang kenapa gitu. 那我说不是问你他怎么死的，为什么他要死？ Terus dia bilang cerita karena permasalahan hidupnya yang sangat menghipit dirinya. 因为他的生活遇到了艰辛， Dia tidak pernah cerita ke orang lain, 他从来不告诉任何人， baik itu masalah keluarga, masalah percintaan, masalah ekonomi dan sebagainya. 无论是他的家庭，还有他的情感生活，他不会告诉任何人。 Maka dari itu saya jadi teringat ketika evangelis Rita minggu lalu mengatakan bahwa depresi itu ada, saudara. 所以我记得上一次，Rita 传道讲，每一个人实际上有抑郁症的这个征兆。 Tetapi saya harus katakan di mimbar ini bahwa bunuh diri itu bukanlah jalan keluar. 但是我要告诉大家，自杀不是出路。 Bagi orang Kristen, pengharapan itu ada di dalam Injil. 对于每一个基督徒来说，在福音里面赐给了我们永恒的盼望。 Karena Injil itu adalah kekuatan Allah dan pengharapan bagi orang percaya. 福音是上帝的大能赐给每一个真正的信徒从神而来的盼望。 Maka dari itu saya tidak setuju jika ada orang Kristen sejati itu dapat melakukan bunuh diri. 所以我不认同一个真正的基督徒他会选择自杀。 Karena kalau misalnya kita lihat dari kesaksian dari Alkitab, 如果我们看圣经给我们的各样的见证， ataupun bapak-bapak gereja, 或者是我们教会先期的这些先辈们， orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus 那信靠主耶稣的人， berani mati untuk mempertahankan imannya di dalam Kristus. 因着福音的缘故，他在信心里面愿意为主献上生命， Bukan berani bunuh diri karena Kristus. 不是为了主耶稣去自杀。 Maka kalau misalnya kita melihat contoh martir, yaitu Stefanus, kita melihat bagaimana Stefanus juga mempertahankan imannya di dalam Kristus. 所以我们看到殉道士斯蒂凡，他是为了他的信仰而被打死的。 Karena itu kita sama-sama percaya bahwa Injil menghasilkan sukacita dan pengharapan, bukan keputusasaan. 所以我们知道福音是给我们盼望，而不是给我们失望。 Katakan ke sebelah kanan kirinya, Injil menghasilkan sukacita dan pengharapan. Mari katakan sama-sama ke sebelah kanan kiri kita. 福音给我们喜乐，给我们盼望，而不是给我们 Injil 失望。 menghasilkan sukacita dan pengharapan. 福音给我们喜乐、盼望，而非是失望。 Amin, saudara. 阿门。 Maka dari itu apa yang bisa kita bawa pulang setelah kita mendengar khotbah ini? 当我们听到之后，我们要把什么带回家里呢？ Karena Injil, saudara. 因着福音， Maka aku bersukacita karena Kristus. 因着基督，我可以喜乐。 Dan aku tidak harus menuntut Allah untuk mendapatkan apa yang aku mau di dalam kehidupan ini. 我不需要去要求上帝为了我个人的缘故做任何的事情。 Ketika ada banyak hal yang baik di dalam kehidupan ini, 在这个生命当中有太多美善的东西， baik itu kesehatan, 无论是健康， baik itu kebahagiaan, 无论是喜乐， keluarga yang mungkin kita lihat keluarga yang sempurna yang kita idam-idamkan, 我们的家庭， pekerjaan, karir, kesuksesan. 我们的事业， Saya sadar bahwa hal-hal inilah tidak harus saya tuntut untuk saya miliki.
那这所有的一切，我们不一定要拥有。 Sehingga ketika saya tidak mendapatkannya, 那即便我得不到这所有的一切， saya tidak kecewa sama Allah. 我不会对神失望， Saya tidak kepahitan kepada Allah. 没有苦读， Ataupun saya mengalami keputusasaan. 或者感到绝望。 Dan karena Injil juga saudara, 那因着福音， maka aku melihat bahwa pengejaran akan berhala dalam hidupku itu hanyalah kefanaan dan kesia-siaan. 那我所崇拜的所有的东西，无非是一场空。 Kita sudah belajar banyak tentang berhala selama masa Prapaskah. 在整个复活节前夕，我们已经学习了很多潜在的偶像。 Hari ini kita diingatkan kembali bahwa pengejaran akan berhala itu adalah kesia-siaan. 那我们今天再次被提醒，在世的偶像无非是梦一场。 Misalnya saudara kalau beli HP saudara, 举例，你买了一个手机， saudara menginginkan HP yang paling terbaru. 你要最新的手机。 Ketika saudara mendapatkannya, 当你买到手的时候， mungkin saja saudara berkata seperti ini. 你可能会这么说 Oh, begini-begini aja HP yang terbaru.：“ 哦，最新的无非就是这样罢了。 Ternyata HP-nya ini ketika ditunggu setahun kemudian, 2 tahun kemudian ada lagi yang lebih baru. 再过一年，哎，有更新的手机出来了， Jadi nilainya itu akan terus berkurang. 然后它的价值就贬的不能再贬了。 Maka dari itu saya menyadari di dalam diri saya 因此，我醒悟到， bahwa berhala itu nilainya adalah fana. 拜偶像 Dan 是 Kristus, 一场空。为着 Injil, 耶 Injil 稣， Kristus itu nilainya tidak tergantikan. 那耶稣基督的福音没有任何的东西可以交换。 Dan karena Injil juga maka aku sadar. 那因着福音，我被提醒， Maka aku melihat satu hal yang paling penting, yang paling berharga di dalam kehidupanku. Kehadiran Kristus itu cukup bagiku. 在我生命当中最为重要、至重的就是耶稣的同在。 Ketika kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya Injil, 当我们真真正正的经历了福音， maka kita menyadari bahwa Kristus adalah segala-galanya di dalam dunia ini. 那我们知道耶稣基督他是一切的一切。 Maka coba saudara kenang kembali saudara. 所以我们再去一步一步的反思。 Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus untuk yang pertama kalinya. 那你第一次选择要接受、相信耶稣的时候， Di mana ada perasaan bahagia. 在那里是否有数不尽的喜乐？ Di mana ada sukacita. 在那里有欢呼雀跃？ Karena Kristus sungguh mengasihi aku. 因为基督真正的爱你、爱我。 Dan karena Injil maka aku tahu. 因着福音，我得以明白， Bahwa pengharapan itu selalu ada. 我们始终有盼望。 Karena Kristus Raja di atas segala raja adalah Allah yang berdaulat. 因为万王之王，他掌管所有的一切， Dia sanggup memelihara diriku. 他有一切的能力看顾、保守我们， Karena kasihnya melimpah kepadaku. 因为他的爱是如此的丰富。 Karena Injil kita percaya 因着福音，我们相信， bahwa Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. 在石架上已经为我们牺牲的耶稣， Dia pun juga tidak akan meninggalkan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. 他不会撇弃我们。 Saudara, Injil bukanlah kabar duka, tetapi kabar baik. 那福音不是坏消息，福音是大好的消息。 Injil tidak menuntut, tetapi membebaskan kita. 福音没有要求我们必须要怎么样，而是释放了我们， Sehingga kita dapat dengan leluasa untuk bersyukur kepada Allah. 所以我们可以完完全全的来向神摆上。
Injil bukanlah sebuah paksaan, saudara. 福音不会去迫使你们每一个人做什么事情。 Injil adalah sebuah undangan agar kita dapat hidup di dalam anugerah Allah. 那福音邀请你来到上帝的面前，得到他赐予的救恩。 Dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 主耶稣的升天， itu adalah keniscayaan Injil. 那是上帝福音的真谛的高光之刻。 Karena Kristus sudah bangkit dan mengalahkan maut. 因为基督已经复活，战胜死亡， Kristus harus naik ke surga untuk menggenapi nubuat. 他一定要升到天上去，成就所有的预言。 Kristus harus naik untuk mempersembahkan dirinya. 他必须要上去，把自己当作活祭献上。 Dan di dalam penantian kita akan kedatangannya yang kedua. 那我们现在盼望等候他的再来， Kita memiliki pengharapan. 我们有盼望， Karena Kristus suatu saat akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. 因为有一天他会再来。 Dan di dalam penantian itu Allah Tritunggal tidak akan meninggalkan kita. Allah Tritunggal akan memelihara kita. 三位一体的真神不会撇弃我们，而是时时刻刻的看顾保守我们。 Pengharapan selalu ada di dalam Kristus. 在基督里面，我们始终有盼望， Karena Kristus adalah raja di atas segala raja. 因为他是万王之王， Kristus adalah pencipta. 他是创造主， Kristus adalah raja yang berdaulat atas seluruh alam semesta. 他掌管整个被造的宇宙。 Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. 但愿圣灵带领和保守我们每一个人行神的道。